Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sir. Waalaikumsalam, Sir. Okay, minta Naufal tolong bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih Naufal. Okay, kita teruskanlah. Tahniah kepada yang masuk awal ni ada 11 daripada 26 orang. Okay, harap-harap yang lain tu akan masuk juga selepas ni. Okay, so hari ni kita akan masuk kepada subtopik yang seterusnya iaitu subgraph dan juga pokok. Okay, semalam kita dah belajar tentang 5.1 vektor sendiri 5.1, betul? Okay, kita dah belajar tentang pemberat, kita dah belajar tentang loop, kemudian multiple edges. Okay, jadi hari ni kita nak masuk kepada subgraph dan juga pokok. Okay, untuk soalan semalam ada masalah tak? 5.1b semalam ada masalah tak dia? Okay, soalan nombor 1. Tak ada. Okey, siapa ada masalah angkat tangan ya. Siapa ada masalah angkat tangan. Kalau tak ada masalah, okey. Saya akan tanda right lah. Tapi kalau ada masalah terus angkat tangan dan tanya, cikgu macam mana? Tak faham. Okey. Soalan nombor 2. 1, 2, 3. Okey, tak ada. Okey, maksudnya okey. Soalan nombor 3. 1, 2, 3. Okey, tak ada masalah. Okey, 3 okey ya. Okey, soalan nombor 4. 1. Okey, soalan nombor 4. Okey, kita ada masalah kat situ. Okey. Soalan nombor 4 dia ada pecahan A dengan B. Okey. Untuk soalan A ke soalan B? Soalan 4A. B, 4A okey. A okey. B. A okey. Yang B. Macam mana Khairunisa? Khairunisa rasa macam mana? A okey ke tak okey? 4A okey lagi. B. 4B. Okey. Okey, kita tengok ya. Kita tengok soalan 4B. Okey, sebelum tu kita kena baca juga soalan 4 apa? 4A. Okey, berdasarkan maklumat dalam jadual 1 dan jadual 2, lengkapkan graf pemberat yang tak terarah yang diberikan. Graf pemberat dan tak terarah yang diberikan. Okey, kita ada KP, J dengan juga B. Tapi ada lagi Rompin, ada juga Batu Kikir dan juga Juasih. Ni nama-nama tempat kat mana ni? Negeri? Negeri mana ni? Tak tahu negeri mana ni? Kuala Pilah. Terkenal tempat ni, terkenal dengan apa? Dengan ikan sembilang lah. Gulai lemak. Negeri Sembilan Ya, Negeri Sembilan. Common geografi. Geografi. Okey Negeri Sembilan. Okey, Encik Benny dan Encik Murges memandu kereta masing-masing dari Kuala Pilah ke Rompin dengan keadaan Encik Benny memandu mengikut jarak terpendek. Okey, sebelum tu kamu kena buat dulu graf dan lengkapkanlah graf dekat atas tu dulu. Okey, kita ada Kuala Pilah, Pahau dah ada, kemudian kita ada Juasih, yang kita tak ada Rompin. Okey, saya buatkan Rompin dulu. Okey, Rompin dekat sini saya buat. Kemudian saya buat Batu Kikir. Batu Kikir tak ada dekat kan? BK Batu Kikir. Saya letak kat sini kat bawah. Okey, lagi ada lagi tak? 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 bucu sahaja. Okey, kita lengkapkan dia punya edges pula. Dia punya tepi dia. Okey, daripada KP ke R, ada R, KP pergi R. Okey, saya buat garisan KP pergi R. Dia bagi 40. Tulislah 40. J ke B itu 11.6. Kemudian kita ada B ke R. Mana B mana R? Okey, saya buat laluan dia macam tu. Okey, B ke R sama dengan 20.7. Okey, kemudian B ke BK, this one.
Okey, sama dengan 11/4. Kemudian BK ke J, BK pergi J, BK pergi J 6.6 dan juga KP ke J, KP ke J 9.3. Okey. Lengkap semua? Semua ada berapa bucu tu? 1, 2, 3, berapa edges? Berapa tepi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, betul lengkap Okey, sekarang dah lengkap. Sekarang ni Encik Benny dan juga Encik Moruges memandu kereta masing-masing dari Kuala Pilah pergi ke Rompin. Okey, saya tandakan Kuala Pilah dengan Rompin. Mana Kuala Pilah, mana Rompin? Okey, Kuala Pilah yang ni, Rompin yang ni. Okey, nampak Kuala Pilah dengan Rompin. Okey. Dengan keadaan Encik Benny memandu mengikut jarak terpendek. Okey, bila ikut jarak terpendek, mana jarak terpendek? Adakah 40 itu jarak terpendek daripada Kuala Pilah pergi ke Rompin? Kamu kena buat laluan daripada Kuala Pilah nak ke Rompin dulu. Okey. Kalau direct Kuala Pilah ke Rompin berapa kilometer? 40. 40. Okey, kita pergi pula. Cuba pergi ke bandar J dulu, bandar Juasir dulu. 9.3. Lepas tu campur dengan pergi ke Bahau. Dapat berapa? 9.3 campur dengan 11.6. 20.9. 20.9. Okey, campur lagi dengan 20.7. Dapat berapa? Tu dah jadi lebih jauh, betul? Lebih daripada 40. Jadi ikut jarak terpendek maksudnya dia pergi terus Kuala Pilah pergi ke Rompin. Okey, jadi kalau Kuala Pilah, kalau Kuala Pilah pergi ke Rompin terus, Kuala Pilah pergi ke Rompin terus sama dengan 40. Ini jarak terpendek Encik Benny. Okey, Encik Meruges pula memandu melalui Juasih, kemudian pergi Bahau, kemudian baru sampai ke Rompin. Jadi kalau Kuala Pilah pergi ke Juasih, pergi ke Bahau, pergi ke Rompin sama dengan berapa tadi? 41.6. 6 Okey. 41.6. Hitung beza jarak dalam kilometer dari Kuala Pilah ke Rompin oleh Encik Benny dan juga Encik Meruges. Jadi berapa beza dia? 1.6. Jawapan ni 1.6 1.6 kilometer. Selesailah. Okey. Boleh? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Okey, so tahniah. Okey, so itu sahaja untuk soalan yang saya bagi semalam. Semalam. Okey, so 1, 2, 3 selesai. So soalan nombor 4 pun dah selesai. Okey, kita nak pergi kepada subtopik yang baru iaitu subgraf dan juga pokok. Okey, subgraf dulu. Kamu belajar tentang subset. Dah pernah belajar tentang subset? Apa maksud subgraf, apa maksud subset? Subset dengan subgraf tu lebih kurang sama lah. Kalau subset tu maksudnya set sub kepada set. Sub tu maksudnya sebahagian daripada set tersebut. Okey, sama juga dengan subgraf. Subgraf tu maksudnya sebahagian daripada graf. Dan mesti betul lah. Mesti betul. Okey, secara ringkasnya, okey, satu bucu dalam graf G adalah subgraf bagi G. Okey, bucu itu saja. Macam set kosong. Set kosong adalah subset kepada semua set. Sama juga. Satu bucu dalam graf G adalah subgraf bagi G. Okey. Suatu tepi dalam graf G bersama bucu-bucu yang dikaitkan ialah subgraf bagi G. Nanti kita tengok contoh dia. Okey, dan juga setiap graf adalah subgraf kepada dirinya sendiri. Okey. Dia macam set. Dia macam set. Sebiji macam set. Okey. Daripada set kosong sampailah set yang penuh, itu adalah subset kepada set dia. Okey, sama juga graf daripada satu pucu saja, satu vertex saja sampailah ke semua sekali dengan lengkap, itu adalah subgraf. Okey, kepada graf tersebut. Okey, kita tengok soalan contoh 9 ni. Untuk tengok dengan lebih jelas. Okey, kita tengok. Dekat sini ada berapa banyak subgraf? Okey, yang mana subgraf? Okey, kita tengok adakah bucu P itu subgraf bagi graf G? Tengok graf G.
Okey, saya tanya, ini tak ada kaitan dengan Rajah 1, 2, 3, 4. Okey, adakah bucu P sahaja? Saya lukiskan satu bucu P. Ini bucu P. Bucu P, adakah bucu P ini adalah subgraf kepada graf G? Ya. Ya, betul. Ya, setiap bucu adalah subgraf kepada graf tersebut. Okey, kalau kamu buat sambungan P pergi ke S, okey, kita tengok Rajah 1. Okey, Rajah 1, adakah Rajah 1 subgraf bagi graf G? Okey, tengok betul tak betul? P dengan S, okey, ada dia punya tepi. Tepinya namanya E5, betul ke tak betul? Betul. Betul, sama. Jadi dia adalah dipanggil sebagai subgraf. Okey, boleh faham Okey, kita tengok Rajah 2. Rajah 2, adakah dia subgraf kepada graf G? Okey, kita tengok tepi E5 dulu. Betul tak tepi E5? Sama tak? E5, P ke S, sama, betul. E1 pula betul tak betul? P ke Q, betul juga. Lepas tu E2. E2 ialah loop pada Q. Tapi dia buat loop pada P. Jadi ini adalah tak betul. Jadi ada satu je tak betul, maka ini bukan subgraf. Bukan subgraf bagi G. Okey, jelas Jelas. Kena semua betul lah. Okey, kita tengok Rajah 3 pula. Rajah 3 dia buat asing-asing. P pergi ke S, lepas tu ada ke Q. Okey, walaupun R tak ada tapi dia ada P ke S dengan Q. Dekat Q ada loop E2. Okey, betul, tak ada masalah, ni betul. Okey, tetapi P ke S bucu dia betul ke bucu E3? Salah. Betul ke? Salah. Jadi disebabkan yang ni yang salah ni, maka dia bukan subgraf. Okey, boleh faham Okey, kita tengok yang terakhir, Rajah 4. Adakah Rajah 4 subgraf kepada graf G? Jawapan? Tidak, kerana Sebab dekat Q tu E3. sepatutnya ini adalah Dua. E2. Yang ni E3, terbalik tempat. Kalau dia buat betul, kalau sana E2 bahasa yang Q ke R tu adalah E3, maka itu dipanggil subgraf. Tapi disebabkan salah tu, maka dia bukan subgraf. Okey. Boleh faham Okey. So kalau boleh kita nak pergi kepada pokok pula. Apa dia pokok? Kamu pernah tengok pokok tak? Pernah Saya risaulah kamu duduk dalam gua batu yang tak ada pokok tak pernah keluar daripada gua tersebut, tak pernah jumpa pokok. Okey, pokok macam mana bentuk dia? Dia bermula daripada Akar. Okey, akar. Pokok ada akar. Okey, lepas akar dah dia punya batang dia kan, batang dia. Saya lukis satu je lah. Macam tu akar. Okey, kemudian batang, kemudian Dahan. lepas tu Daun. Okey. Daun, ranting. Ranting, lepas tu daun last. Last daun tu, daun je lah. Daun tu berhentilah. Okey, so kamu nampak adakah dia macam graf? Akan dia bentuk graf yang saya lukis ni. Dahan-dahan akar sampai ke ke ranting tu, adakah dia ada bentuk graf? Rangkaian. Ya ke tak ya? Tak ada jawab ni, tak ada jawapan ni. Bentuk graf ke bukan ni? Bentuk graf rangkaian tu. Betul ke tak betul? Betul. Betul. Dia adalah bentuk graf rangkaian. Okey, sekarang ni kan kita ada dua jenis graf rangkaian. Yang pertama graf mudah. Okey, yang kedua graf tak mudah lah, graf yang bukan, yang tak disebut sebagai, yang graf yang ada bucu dan juga globe. Okey, graf ini graf dipanggil graf mudah ke graf yang ada bucu dengan graf yang ada bebelian tepi dengan gelong ke, ataupun graf mudah? Graf mudah. Okey, so nampak pokok mesti graf mudah. Pokok mesti graf mudah. Sebab pokok, mana ada pokok yang macam ni? Ada dua batang dia ada dua macam tu, terbelah kan tengah. Tengah dia tak ada kosong. Lepas tu akar dia bersambung balik pokok. Ada ke tak ada? Ada. Ada kan? Tak ada pula pokok ada dahan kopi tu. Tak ada kan?
Tak ada kan. Jadi pokok dia mesti graf yang ringkas. Dia mesti tak ada loop dan juga tak ada berbilang tepi. So ingat, graf pokok mesti graf yang tak ada tepi, berbilang tepi dan juga tak ada loop. Dia juga tak ada single-single. Dia tinggal bucu. Ada satu bucu kat sini. Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Pokok tiba-tiba ada dia punya ranting dia tertinggal kat sini. Tak. Kita tak panggil dia pokok dah. Sebab apa? Sebab ada ranting yang tertinggal. Ranting yang dah patah. Tak nak tak boleh. Dia mesti bersambung dengan pokok yang asal. Kita tak panggil dia pokok dah kalau dia dah jatuh. Kita dah panggil dia kayu api ke, dahan patah ke. Kita dah tak panggil dia pokok. Okey, jelasnya pokok mesti graf mudah yang bersambung. Okey, semua bucu bersambung. Okey, kemudian kalau kamu kira dia punya bilangan tepi mesti kurang satu daripada bilangan bucu dia. Okey, bilangan tepi dia mesti kurang satu daripada bilangan bucu dia. Okey, kalau lebih mesti confirm salah. Okey, bilangan tepi. Mana tepi? Okey, cuba kita kira. Tengok yang ni graf pokok biasa. Okey, graf pokok yang biasa. Okey, tengok ini graf pokok contoh graf pokok. Okey, kita ada berapa bucu ni? Yang saya lukis ni. Saya lukis. 5. Ada 5 bucu. Okey, ada berapa tepi? 4. Ada 4 tepi. Sekiranya dia adalah graf pokok, mesti wajib macam tu. Nampak Dia punya bucu 5, tepi dia mesti 4. Tapi kena patuhlah semua syarat. Mesti graf tu graf mudah, tak ada gelung, tak ada bilang tepi. Jangan pula kamu buat ada yang ada gelung. Okey, salah lah. Graf pokok mesti macam tu. Dia mesti bersambung semua. Okey, dan mesti dia punya tepi tu kurang satu daripada dia punya bucu. Okey, kita tengok contoh. Okey, adakah rajah satu itu adalah graf pokok? Tengok pun dah tahu kan? Graf pokok ke bukan? Ya, sebab apa ya? Graf mudah yang bersambung. Graf mudah yang bersambung semua bucu. Okey, B pula. Ada graf rajah 2. Adakah graf pokok? Tak. Kenapa tak? Tepi dia lebih satu. Tepi dia lebih satu. So kamu kira kan? So pokok dia tak ada bersambung macam tu. Dia tak ada bersambung. Nampak nampak ni. Mana ke dia? Mana ke sini? Okey. Dia tak ada bersambung, dia patah balik macam ni. Dia mesti terbuka. Dan kalau kamu kira tepi dia mesti kurang satu. Kalau sama aja bilangan tepi sama, maka bukan pokok lah. Okey, yang ni bersambung kan? Tak ada pokok yang naik pokok, ada pokok macam tu. Tak ada. Ini bukan pokok. Okey pokok dahan dia tak ada jadi macam tu. Tak bersambung. Macam tu dia mesti terbuka. Okey, macam ni boleh lah. Pokok tu daripada atas menjalar ke bawah. Macam tu kan. Okey, tapi kalau saya letak titik satu lagi kat situ, saya letak bucu kat situ, yang ni dah tak jadi pokok dah sebab ada titik ni. Okey. So kita tengok lagi. Tengok contoh 10. Adakah A itu pokok? Tak. Okey, siapa tak faham, orang angkat tangan tanya terus. Okey, B. Tengok aja tak tahu dah pokok ke tak pokok? Ya, pokok. C. Pokok. Pokok. D. Tak. Kenapa tak? D ni kenapa tak? Sebab R dengan T tu dia tak sambung ke dia dah jadi macam ni. Dia dah jadi dahan patah kan? Dah jadi dahan patah, tak bersambung dengan pokok yang asal. Okey. So disebabkan yang ni maka dia bukan pokok. Boleh Boleh. Sebab dia tak bersambung semuanya. Okey. Okey, contoh 11. Ini senang je ni. Okey. Lukis graf pokok berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, kamu tengok ni pokok. Boleh jadi pokok nampak macam tu. Terus pokok je macam tu.
Yang ni pun pokok, yang ni pun pokok, ni pun pokok. Ini contoh-contoh graf pokok yang kamu boleh lukis. Jangan buat loop, jangan buat multiple edges, jangan sambungkan berpusing. Sambungkan berpusing tu maksudnya dia berpusing balik macam yang ni tadi. Sambung yang berpusing ni. Okay, jangan sambung berpusing macam tu. Okay, so bilangan bucu mesti bilangan tepi mesti kurang satu daripada bilangan bucu. Okay. Contoh 12, lukis dua pokok berdasarkan graf yang diberi. Okay. Apa maksud dia dua pokok? Apa maksud dua pokok berdasarkan graf yang diberi di bawah? Apa maksudnya? Maksudnya macam dia nak buat satu graf ringkas, subgraf daripada graf asal. Buat satu subgraf daripada graf asal yang mana graf tersebut mestilah graf pokok. Okey, yang itu yang dimasukkan soalan tu. Okey, so nampak so ada dua nampak ni. Okey, dua daripada sini. Semua bucunya sama. Semua edges dia sama tetapi dia tak sambungkan yang ni dengan yang ni dia tak sambung, yang ni dengan yang ni tak sambung, yang ni dengan yang ni dia tak sambung. Supaya dia jadi pokok. Okey, ataupun satu lagi kaedah yang dia buat. Okey, kalau tengok yang ni yang pertama tu dia buat sambungan tapi yang ni dia tak sambung, yang ni tak sambung, yang ni tak sambung supaya dia jadi pokok. Okey, asalnya sama kan? Sama juga dengan yang B tu. Okey, dia buat subgraf yang bukan yang mesti pokok. Dia buat subgraf yang pokok. Okey. Okey. Sama juga dengan contoh 13, dia minta raja di bawah menunjukkan satu graf tak terarah dan berpemberat. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Jadi kamu kena cuba jaya mana yang paling minimum. So nombor-nombor yang kecil lah. Ambil nombor-nombor yang kecil. Okey, nampak ni 19, 10, yang ni 12, lepas tu 14. Adakah yang tu yang paling ringkas, paling kecil? Cuba campur-campur. Okey, cuba campur. Adakah yang tu paling kecil? Okey, langkah satu dia ni cuba jaya kaedah ni cuba jaya. Kamu tengok saja, kamu try lah, cuba-cuba je lah. Mana yang paling mana yang buat pokok dapat yang paling sikit. Okey, tengok nombor yang paling sikit lah. Kalau kamu sambungkan 17 dengan S, R dengan S tu dia jadi bukan pokok. Walaupun 17 dengan 19 yang tu lebih kecil. Ataupun kamu tinggalkan P tak sambung. Dia jadi bukan pokok. Sebab tu langkah satu yang ni tak berjaya, ni salah lah. Langkah dua yang ni yang betul. Okay, so baru tambahkan dia punya edges semua sekali. Okay, jadi kaedah cuba jaya lah. Okay, so itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Okay, kelas dah habis. Jadi soalan latihan untuk hari ini, untuk tutorial kita ada lebih kurang 25 minit lagi, adalah soalan 5.1E. Okay, muka surat 142 buku teks. Okay, cuba buat yang tu. Okay, sebenarnya kita dah habis dah tajuk ni. Tajuk ni dah habis, cuma yang ni belakang ni cuma kaedah situasi sebenar, situasi sebenar. Okay, so kita dah belajar semua sekali lah. Apa yang kita dah belajar semua sekali. Dan kalau kamu nak buat praktis komprehensif ni, boleh dah buat. Okay, nanti minggu depan saya akan suruh kamu buat yang ni lah. Okay, so kita dah habis dah tajuk ni. Okay, untuk itu ada soalan lagi tak? Siapa ada nak tanya soalan? Okay, ada 6 soalan yang ada kat situ saya nak bagi. Ada soalan? Tak ada? Semua sekali sekarang ni masuk 18 orang. Ya, tanya. Yang dekat contoh 12 tadi. Ni mana San? Contoh mana? Contoh 12. 12. Ya. Dia kata yang tepi 7 tu terlebih 7. Maksudnya? Okey, maksudnya terlebih 3 ni maksudnya kamu kena buang 3 tepi. Kan? Sepatutnya bilangan tepi mesti kurang 1 daripada bucu. Betul Jadi dekat sekarang ni dia terlebih 3. Sepatutnya 5 je tepi dia. Sepatutnya 5 je tepi dia. So dia terlebih 3. Jadi terlebih 3 tu kena buang 3 lah. Mana yang nak dibuang? Daripada sini mana nak buang?
Contoh yang kamu boleh buang, ni yang ni satu, untuk yang dapat dua Yang dua ni dia buang satu, dia buang tepi dua, tepi yang ketiga yang ni. Tiga tu dibuang. So jadilah graf yang ni. Graf yang ni, graf dua. Graf satu pula dia buang tiga yang mana? Okey, graf satu pula dia buang tiga yang mana? Tiga yang ni, satu, dua, kemudian mana satu lagi yang dia buang? Disambungkan benda lain ni. Sepatutnya dia buang yang ni pun dah jadi dah pokok. Dia tiga, buang tiga. Buang tiga lah. Okey. Ni tak boleh ni, salah ni. Yang ni bukan subgraf ni. Kamu buat laluan baru pula dah. Laluan baru. Tak boleh laluan baru ni tak boleh. Okey. Okey, betulkan balik. Yang ni dengan sini sepatutnya. Yang ni dengan sini untuk cantumnya. Okey, yang ni salah. Yang salah sepatutnya sini. Boleh faham Boleh. Baru nak masuk Putri Liana. Dah nak habis dah kelas. Okey, so ada soalan lagi tak nak tanya? Lain-lain? Ada soalan nak tanya? Tadi seorang dah tanya, Auni dah tanya. Okey, yang lain-lain? Ada nak tanya lain? Okey, bagus nak tanya. Tanya kalau tak tahu, tak faham, ni apa benda yang ditulis dalam contoh ni? Tanya-tanya. Mungkin saya tak tersebut ke, tak terang ke apa ke. Okey, ada lagi? Ada soalan lagi nak tanya? Tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, itu sahaja. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas kita minggu depan, insyaAllah. Bye. Bye. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Sama-sama. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.